Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah. Saya diberi peluang, saya Prof. Dr. Haji Hassan Bana bin Muhammad dengan rakan-rakan kami merasyikin Dr. Ilmi, Prof. Sayuti dan Dr. Azmi akan membicarakan satu tajuk, iaitulah konsep ihsan pemangkin sistem pengurusan kualiti, organisasi yang berkualiti dalam pembinaan negara madani. Ini adalah pencapaian kami. Sebelum saya mulakan pembentangan, beberapa pencapaian kami pada tahun lepas sebagai satu promosi pada universiti-universiti kami lah. Okay. Kita tahu bahawa untuk Malaysia kita ini, kita tak ke arah satu pembinaan negara madani yang seimbang antara duniawi dan ukhrawi, yang mana ia adalah berpaksikan kepada agama sebagai dasar pemerintahan. Yang mana madani ini juga berakar umbi daripada kataan ad-din, itulah cara hidup yang membawa kepada seseorang pekerja bekerja dengan cemerlang dan akhirnya dapat membina organisasi yang baik. Apatah lagi dalam keadaan sekarang, era pendigitalan, terdedah dengan pelbagai dugaan dan mihnah, tribulasi yang akhirnya kalau tidak ada sifat yang baik, nilai murni, terutamanya konsep ihsan dalam diri ini, boleh membawa kepada salah guna kuasa, rasuah, terlibat dengan gejala-gejala negatif, yang mana benda ini menggagalkan hasrat murni kerajaan untuk menjadi warga negara yang hebat. Oleh itu, selari dengan cita-cita untuk memastikan individu yang gemilang, maka organisasi perlu mengurus dengan baik untuk mencapai kejayaan yang terbaik lah, kejayaan al-falah. Sebab itu Islam dalam kitab suci Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW telah mengatur dan telah mengemukakan alternatif yang terbaik. Contoh, kita lihat hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang mana junjungan besar Nabi Muhammad mengatakan, bersabda, sesungguhnya Allah menyukai jika seseorang melakukan sesuatu perbuatan secara itqan, iaitu secara bersungguh-sungguh. Sebab itu konsep ihsan ini dalam menerusi budaya itqan, budaya bersungguh-sungguh, boleh membawa organisasi impak besar dan perlulah disemai dalam diri masing-masing. Itulah sebab itu dalam kajian Ruziah, Mazdarif mengatakan bahawa konsep ihsan ini lahir daripada asas fitrah yang mana dalam jiwa insani itu membawa kepada suka kepada kemakrufan. Okey, kalau kita lihat suratan literatur, suratan-suratan yang lepas, khususnya kepada konsep sistem pengurusan berkualiti ini, banyak kajian barat mengatakan bahawa pentingnya sistem pengurusan kualiti ini membawa kepada impak ataupun prestasi yang baik dalam sebuah organisasi. Muhyiddin dan Hanif, Saihul pun juga mengatakan bahawa kalau disandarkan dengan nilai Islam dalam mengurus sesuatu organisasi, boleh boleh membawa kepada kecekapan dan sebagainya. Sebab itu dalam negara kita ini pada tahun 2005 telah diperkenalkan satu piawaian ataupun standard dipanggil sistem pengurusan kualiti berasaskan syariah dengan Malaysian Standard 1900, yang mana rakannya adalah MS 1500 yang halal, piawaian halal, halal food. Jadi dua-dua ini adalah satu piawaian yang sangat penting, yang besar. Walau bagaimanapun MS 1900 ini belum banyak lagi syarikat yang memperolehi, yang sehingga kini hanya 41 buah sahaja syarikat. Oleh sebab itu, Profesor Siddiq Baba telah mengatakan bahawa pengurusan yang baik disandarkan Islam ataupun konsep nilai yang baik, nilai ihsan terutamanya, boleh menjadi pekerja ataupun organisasi yang cemerlang.
Sama juga Yusof dan kajiannya mengatakan bahawa peri pentingnya konsep berasaskan syariah ini, dan yang mana nilai murni itu apabila kita terap dengan konsep ihsan boleh membina negara bangsa yang baik. Konsep ihsan dalam Islam ini kita lihat hadis Rasulullah SAW dalam Islam itu sendiri, yang mana Nabi Muhammad semasa membuka kota Madinah telah membawa konsep ihsan, syura, keadilan, dan yang mana benda-benda itu sangat bagus. Dan bukti kita lihat hadis yang panjang, Jibril datang bertanya Rasulullah tentang ihsan itu, yang mana konsep ihsan ini terpakai dalam kehidupan seharian kita. Seolah-olah kita buat sesuatu itu Allah melihat kita. Dengan kematapan iman yang teguh itu boleh melahirkan amalan yang baik, khusyuk dan tawaduk. Dan dalil-dalil nakli dalam surah An-Nisa ayat 36, surah Al-Imran ayat 134 yang menekankan aspek ihsan ini. Juga kajian-kajian yang lepas, Zaitul Azma, Said Osman Al-Habsyi, semua rakan-rakan boleh melihat dalam paper kami berkaitan dengan peri pentingnya sifat ihsan ini dalam membentuk zero defect ataupun kerja yang terbaik. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengatakan ihsan itu sangat perlu yang disebut dalam hadis itu adalah berkaitan dengan itqan, bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu, utamanya dalam ibadat lah. Justru mengurus dalam mewujudkan satu sistem pengurusan kualiti yang teraskan nilai yang konsep ihsan ini sangat penting, ataupun itqan itu juga boleh membawa kepada kelancaran sistem pengurusan kualiti yang baik. Dalam kajian ini metodologinya adalah berbentuk kualitatif kepada tumpuan kaedah perpustakaan yang merujuk kepada bahan-bahan rujukan, sorotan-sorotan kajian yang lepas, sama ada bercetak ataupun elektronik, dan juga ditumpukan kepada analisis tekstual khusus kepada sorotan-sorotan kajian yang lepas, iaitulah sistem pengurusan kualiti yang membawa kepada organisasi yang cemerlang. Jadi hasil kajian mendapati bahawa konsep ihsan ini memang memberi impak yang besar, khususnya dalam mengukuh budaya integriti, prestasi yang baik. Antaranya adalah Nur Akrimi dan Anwar 2017, Muhammad Haikal bin Nur Azizah 2019, Izzati Ulia Munirah 2015, Jamilah dan Nur Nasli Arina dengan 2018, dan juga Zaidatul Azma 2017. Semua itu mereka menumpukan konsep nilai ihsaniyah dan insan dalam membentuk negara yang cemerlang. Luqman B dan Siti Norma Asia 2018, Masitah dan rakan-rakannya 2018. Dan ditambah juga dengan kajian oleh Dr. Fazila Azni 2010 yang menegaskan beberapa cabaran yang harus dilalui oleh pengurus ataupun pekerja. Pertama, penghayatan kepada nilai murni akhlak dan etika. Yang kedua, pembinaan jati diri yang sebenar. Yang ketiga, pembudayaan ciri-ciri yang positif. Yang keempat, penekanan yang seimbang. Maksudnya ihsan yang itqan, istiqamah. Penguasaan ilmu pengetahuan sepanjang hayat, lifelong learning. Pemupukan motivasi yang bagus, yang mendalam, sehingga membawa kepada kejayaan yang sebenar. Dan dua lagi cabaran, iaitulah melahirkan pemimpin yang al-qawiyul amin, dan juga yang paling besar ialah perubahan sikap itu yang perlu bagi transform ataupun reformasi sesebuah organisasi. Sebab itu nilai murni, khususnya konsep ihsan ini sangat penting apabila dia seiring dengan amanat Perdana Menteri pada tahun ini 2023 dengan konsep membangun Malaysia Madani, yang mana nilai ihsan itu perlu diambil perhatian oleh semua. Jadi secara kesimpulannya, konsep ihsan ini sangat mendasari kehidupan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dalam melaksanakan fardu ain dan fardu kifayah, agar
kesinambungan spiritual dan jasmani ini disinergikan dengan nilai murni ihsan agar kita dapat lahir pekerja ataupun insan kamil, insan yang sempurna dan melahirkan negara madani yang hebat pada masa akan datang. Jadi itu saja kami membentang untuk kertas kerja kami. Saya mengucapkan ribuan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.